Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Tahiyatan lillah barakatan thayyibah. Okay, terima kasih kepada semua para coach TKO yang masuk pada malam ni. Sesi khas supervisor business class. Okay, sekejap ada bunyi. Saya cuba mute-kan dulu. Yang Kak Azul saya lantik co-host, bantu co-host. Sebagian boleh bantu co-host. Okay, kita lantik co-host. Scarel co-host. Mia tolong bantu co-host. Okay, nice. Ada bunyi, kamu ada bunyi. Okay, nice. Okay, alhamdulillah. Kita terus. Okay, alhamdulillah kita jumpa pada malam ni special session. Session dia nama supervisor business class. Supervisor business class ni saya merancang untuk adakan setiap minggu. Sepatutnya lama dah buat tapi tak apalah. Kita ada banyak halangan. Kita mulakan pada minggu ni dan sebenarnya saya banyak info nak share, terutama yang balik daripada Bangi, yang balik Bali, yang balik daripada IoT, yang balik daripada MDW dan sebagainya, event STS. Masing-masing ada banyak perkongsian sebenarnya. Tapi saya plan untuk bawa malam ni topik khas. Topik khas sedikit PDT untuk awal ni. Bagaimana kami berada di elite team di bawah mentoring Coach Nick, dan ilmu yang baik daripada Coach Nick tu saya rasa saya nak bawa dalam TKO kerana dia berkaitan dengan awareness. Okey, ni awal-awal bahagian pertama ni saya nak bercakap pasal awareness. Dan saya pernah sebut sebelum ni di tempat Maksu di BMS punya masterclass. Tahap awareness kita adalah sebanyak mana duit dalam akaun kita. Itu tahap awareness kita. Jadi kita yang tahu banyak mana tahap awareness yang ada dalam akaun kita tu. Itulah tahap awareness kita, kesedaran kita hidup di atas muka bumi ni. Bukanlah muka duit. Duit itu adalah segala-galanya, tak. Tapi segala-galanya perlukan duit. Dalam hidup sekarang ni, realiti sekarang ni, kalau akaun kita kosong, maknanya fikiran kita pun kosong. Kita ikut je flow apa yang berlaku. Orang yang tentukan hidup kita. Tapi kalau akaun kita berisi, apa mana kita boleh decide dan tentukan arah tuju dan hala tuju hidup. Begitulah contoh maksudnya. Terima kasih yang on video. Terima kasih yang nampak wajah. Yang tak nampak wajah tak apa, jangan risau. Saya faham mungkin anda ada banyak aktiviti dan situasi yang tak dapat direlakan. Tapi saya hargai dapat masuk pada malam ni. Dan macam mana kita nak pertingkatkan level awareness kita? Macam mana caranya? Satu, cara dia kena mendekatkan diri dengan spiritual, kena dekatkan diri dengan Tuhan. Bagi orang Islam, kena dekatkan diri dengan Allah. Bagi agama lain, kena dekatkan diri dengan spiritual, dengan ketuhanan. Agama apa pun. Bila kita dekatkan diri dengan Allah, dengan spiritual ni, kita akan rasa sesuatu level yang berbeza dalam diri kita. Mana pintu kesedaran tu terbuka. Pintu kesedaran tu terbuka dan barulah otak kita ni dapat dikawal. Sebab segala-galanya kalau ikut buku yang kita dah baca, buku komputer, dia kata segala-galanya bermula daripada akal fikiran kita. Mind relate dengan spiritual, otak kita ni akan ambil fungsi kehidupan. Kita banyak bertindak melalui otak. Allah. Kita banyak action kita based on our mind. Kalau mind kita tu dekat dengan Tuhan, yes, kita berada di track yang betul.
Tapi kalau mind kita ni jauh dari Tuhan, kita akan buat based on apa yang kita fikir. Kadang-kadang tak semua benda yang kita fikir tu betul. Sebab pemikiran kita ada batas. Ada limit. Sebab itu adanya wahyu yang datang untuk menjelaskan. Baik. Itu berkaitan dengan kesedaran. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita ni akan ada suara yang datang yang membisikkan kepada kita untuk buat ikut tindakan yang kurang tepat dan kurang betul. Tidak ikut wahyu lah maknanya. Baik. Dan bila kita ada kesedaran, orang yang hidup dengan kesedaran, dia akan ada ketenangan. Boleh tulis ni. Orang yang hidup dengan kesedaran, dia akan ada ketenangan. Sebab tu orang yang hidup dia tak sedar, dia tak tenang sebenarnya. Dia serabut dengan banyak benda yang tak sepatutnya dia fikir tu. Tapi orang yang hidup dengan kesedaran, dia akan ada ketenangan. Sebab tu cara untuk dapat ketenangan, cara untuk dapat kesedaran juga kena berada di present moment. Sekarang kita tak fikir masa depan dan kita tak fikir yang belakang. Yang depan belum berlaku tapi kita dah fikir dah. Kalau aku buat posting kan orang tak baca, dia dah fikir dah. Orang dia belum buat posting lagi, orang tak tentu lagi baca ke tidak. Tapi dia dah fikir dah. Atau dia ada yang lepas. Aku buat posting nanti ada jiran aku baca ataupun ada kawan sekolah aku baca, nanti pengetua aku baca, nanti siapa-siapa baca, dia akan blame aku, dia akan kata aku begini-gini. Dia belum post pun lagi, tapi otak dia dah main dah. Dia fikir yang belakang. Sebab hari itu masa mesyuarat kena sebut nama dia. Gitu. Contohlah, contoh yang berlaku. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu, present moment, tanpa kita berfikir yang di depan ataupun fikir yang di belakang, kita akan buat dengan tenang lah. Itu dalam Islam, dia ada nama dia khusyuk. Kalau orang sembahyang, Allahu Akbar. Bila dia khusyuk, dia tak fikir pun yang ke depan. Tengah sembahyang ni, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamak, minit mesyuarat belum siap lagi. Alamak, besok hari Selasa ada apa ya? Petang ada meeting. Alamak, besok balik lewat. Contoh. Alamak, hari Rabu pakai uniform, baju tak siap lagi. Contoh. Saya dululah. Sekarang tak ada. Yang ke depan dia fikir. Ataupun yang ke belakang. Alamak, tadi balik pintu pejabat lupa tutup kunci dekat aku. Contoh yang dah lepas. Dia semayang pun tak khusyuk sebab dia tidak berada di present moment. Dia tidak aware dengan keadaan dia sekarang. Jadi sebab itu kalau kita nak belajar, kalau kami dalam kelas elite team, semua wajib buka video. Wajib. Kalau tak buka kena tanya, Ustaz Man mana tengah buat apa tu? Tengah makan. Contoh, dia akan tanya gitu. Siapa yang biasa dalam kelas coach ni dia tahu. Tanya Kak Azu tak cari. Dia akan tanya. Tengah buat apa? Buat apa tu? Kenapa tak fokus? Mana pen? Mana buku? Dia akan tanya. Jadi bila kita duduk dalam circle yang begitu, jadi saya akan aware lah. Jadi untuk saya belajar, untuk dapat ilmu tu saya kena fokus. Barulah ilmu tu masuk dan saya tulis. Tujuan dia apa? Untuk sampaikan balik kepada tim. Dan kepada semua coach dalam ni, kita kena ada mindset sebagai coach. Ini penting. Sebab tu, bila kita sedar, kita bukan lagi new coach. Hello, Assalamualaikum. Kita bukan lagi coaching. Kita adalah coach. Welcome kepada Terence. Saya baru kenal ni. Welcome. Ini si Caroline punya tim yang tak ada punya tim. Bagus masuk. Adik. Masya Allah. Adik, bagus. Ini diamond. Confirm diamond saya. Diamond ni nak put on weight. So jadi dia bahan eksperimen yang lain sikit. Very good. Jadi lepas ni as a coach kita kena bawa tim kita masuk dalam setiap majlis ilmu, setiap pembelajaran. Mungkin ada yang tak faham apa yang kita dengar kali pertama, tapi tak apa, keep dengar. Nanti lama-lama kita akan faham secara tak langsung. Baik, kembali kepada yang mindset sebagai coach. Jadi mindset sebagai coach, kita bukan lagi neo coaching. Kita kena sedar kita bukan lagi neo coaching.
Kita bukan lagi coaching, kita adalah coach. Jadi action kita sebagai coach ialah kena banyak memberi. Tapi kita sebagai coach, kita masih lagi seronok bila tengok orang rating plating kita, betul tak? Baguslah kita nak test dekat group ni macam mana bunyi dia, kat group ni bagaimana bunyi dia, group ni kita hantar bagus. Tapi kita nak rating kita berubah. Takut. Patutnya kita yang belajar rating. Contohlah rating. Nak bawa topik. Kalau head coach yang lama-lama ni dah okey dah master lah. Bagi coach-coach yang baru, kena belajar bawa topik. Dalam TKO, jangan risau. Ilmu bawa topik simple. Copy and paste. Bukan forward. Ini peringatan kepada para coach yang bakal bawa topik. Dalam TKO, bawa topik bukan forward topik. Kena copy and paste. Contoh kalau bawah gambar tu ada wording, ada copywriting, kena tekan share supaya dia masuk dekat grup coaching kita daripada grup AA. Biasanya head coach semua ada dalam grup AA dan bahan ambil daripada grup TKO bawa ke grup masing-masing. Jadi mungkin para coach yang baru belum duduk dalam grup AA, tapi dia kena faham bahawa nanti kalau dia beranak, dia keluar daripada grup asal dia. Contohlah Teacher Carol buka grup kecil sendiri, Teacher Carol akan ambil topik, dia akan bawa dalam grup Teacher Carol, TKO Caroline, contoh, Caroline, contoh. Atau dia akan translate dalam bahasa Inggeris, contoh. Mia pun sama nanti kalau bawa topik, mungkin ada orang yang tak faham bahasa Melayu, orang Australia ke, ada orang Sweden ke, contoh lah, Canada ke. Dia tak tahu Singapura ke. Tapi buat masa ni, kita guna bahasa Melayu lah. Tapi cara dia kita bukan forward. Kita copy and paste. Tujuan dia apa? Line putus-putus. Hi parents. Line putus-putus. Line putus-putus saya pun tak stabil. Harap boleh dengar. Baik. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak bina credibility di kalangan coaching kita. Supaya coaching kita anggap kita sebagai coach dia. Bahan tu kopi je sebenarnya, bawa daripada grup utama kepada grup kita. Tetapi nak nampakkan credibility tu, kita bawa macam kita punya topik. Simple. Model dah ada, syllabus dah ada, just bawa dan kita jaga tim kita, grup kecil kita tu as a coach. Okay. Kita bawa grup kecil kita tu macam kita adalah bos. Kita adalah head coach. Memang kita head coach, tapi kita jadi bos dalam tu. Dan kita kena ada credibility sebagai leader. Okay, kalau lain putus-putus. Ustaz, boleh tak nak request WhatsApp web tu boleh close kejap sebab dia bunyi orang hantar message tu dia akan disturb. Ada bunyi? Setiap kali bunyi message masuk dalam WhatsApp web dia berbunyi. Sebab suara Ustaz tak kuat sangat. Okay, saya tutup WhatsApp web je. Terima kasih. Ada satu lagi dekat Rahman tu, laptop sebelah ni. Okay, sama. Terima kasih Nia. Kalau ada lagi tahu saya tutup dah ni. WhatsApp web. Nanti dulu. Okey. Tujuan saya buka WhatsApp web tu supaya saya dah okay. Your internet connection is unstable. Mudah-mudahan stable. Off kan? Mau yang mana? Biasa lain masa tak ada masalah. Tapi hari ni masalah. Off kan? Saya pakai wifi yang paling mahal. 200 GB. Okay lah, dia nak jadi sangkut, dia sangkut juga. Okay kan? Tidak off. Okay. Harap clear mindset sebagai coach. Baik. Jadi mindset sebagai coach. Okay. Saya nak masuk dekat mindset sebagai coach. Okay.
Mula saya masuk kepada topik kita. Okay. Ni pesanan daripada Coach Nick, bilik team. Mana kami sebagai sebahagian daripada bilik team yang ada dalam team SOCMED. SOCMED ni social media. Kena ingatkan selalu bahawa kita sebagai coach kena ada hala tuju. Ke mana kita nak bawa tim kita, tim kecil kita tu. Contohnya, dalam TKO, dia ada tim Azman Asma, dia ada tim Bakan Fit, dia ada tim Bamjah, dia ada tim Bamjai, dia ada tim Noremah, dia ada tim apa lagi? Semua adalah ni kan. Itu coach yang ada. Jadi nanti tim kecil ni dia ada hala tuju dia nak bawa ke mana tim dia. Jadi kena ada hala tuju. Mana hala tuju grup coaching kita tu, satu hala tuju dia nak pelihara tim kita tu ada awareness kesihatan, kesedaran makan sihat. Kemudian yang kedua, kepada junior coach dan juga kepada coach, kesedaran kita adalah entrepreneur, adalah businessman atau businesswoman. Kita sedang berbisnes. Kadang-kadang kita tak perasan, alah aku ni coach je, aku coach je, aku head coach je. Kita seronok dengan label coach dan head coach. Tapi kita tak sedar, kita sedang buat bisnes. Sebab apa? Sebab kita ada pendapatan, ada income. Dan yang best dia orang yang bekerja part time, dia dapat pendapatan tu sambil-sambil dia kongsi gambar set dia je. Sambil-sambil dia buat posting je. Nampak? Best tak? Best sebenarnya. Jadi kena ada mindset. I am the entrepreneur. I am businessman. I do part time. I do full time. Jadi bila kita ada mindset, barulah kita bergerak, react, kita act sebagai businessman. Kalau tak, kita tak ada mindset businessman. Baik, apa kesedaran nak bawa dalam grup tu lagi? Hala tuju dia. Bila kita buat posting, and in mind kita nak ajak orang join group. Bukan kita post tu, ada posting happy-happy. Itu reminder kepada saya dan juga kepada tim. Kena sedar bahawa kita post di media sosial, tujuan dia nak tarik orang, nak tarik crowd, lead masuk dalam grup coaching. Itu je sebenarnya, mindset kena betul. Jadi apa yang perlu kita sedar lagi, kita kena sedar bahawa kitalah pengendali dalam grup coaching kita. Kitalah driver, kitalah pilot dalam grup coaching kita. Contohlah dalam tu ada Ustaz Man, dalam tu ada mentor lah, contoh kan dalam grup kita. Mungkin mentor nak tengok grup dia lagi, nak tengok grup coaching lagi, nak tengok grup. Kita harapkan mentor yang akan berfungsi. Kadang-kadang mentor tak perasan, saya tak perasan semua grup. Ada banyak mesej masuk. Kita yang kena kendalikan, kena tengok. Tapi saya tengok juga, saya pantau mana yang ni saya akan react. Saya tak komen, saya akan react. Belanja love, belanja like, thumbs up dan sebagainya. Okey. Dan coach kena ni ingat mindset sebagai coach. Coach kena promote team to the business. Siapa yang nak grow, yang nak naik level. Contoh bulan ni Kak Azam dia nak last cut world team. Yang belum world team dia nak capai world team. Yang dah world team dia nak pergi active world team. Jadi untuk pergi active world team, untuk pergi next level kena ada team. Jadi kena ada pasukan kita. Anda semua adalah pasukan saya. Begitu Jadi anda juga akan ada pasukan sendiri. Anda tak boleh berdiri sendiri untuk grow. Anda bolehlah jadi world team sampai super senior active world team pun. Tapi untuk naik ke next level active world team, ke get team, kena ada team. Kena ada pasukan sendiri. Macam Teacher Carol dia bawa adik dia Karen masuk dalam. Yes, that's very good. Kena ada team. Jadi everyone yang dalam team kita tu, yang dalam grup coaching kita tu, kita kenal pasti siapa yang boleh join jadi team kita as a business partner. Semua anda bukanlah orang suruhan saya, bukan pekerja saya, bukan orang bawahan.
anda semua adalah business partner saya. Best tak business level lah? Best. Sebab tu saya layan semua as a business partner. Even second line, third line, fourth line. First line lagi penting sebab kita direct. Setiap orang dalam team kita adalah business partner kita. Jadi treat mereka sebagai business partner. And another mindset kena install, be the best coach. Be the best coach. Be the best coach. Kita kena jadi example. Kita kena lead by example. Contoh, kita kena susun jadual kita. Pagi masuk pukul berapa. Kita sibuk semua orang sibuk. Nak jaga anak, nak sekolah, nak uruskan kehidupan, nak hantar macam-macam kewajipan. Kita yang manage time kita. Sebab saya pun juga pernah berada di tempat itu. Nak pergi sekolah pukul berapa, nak balik sekolah, waktu ada meeting, nak kerja pula kan. Jadi kita kena manage time, kita kena lead by example. Kita sibuk, kita ada juga posting. Dan kena amanah tempat kerja, kena kerja. Jangan tempat kerja kita main malam ni. Tengah-tengah meeting tiba-tiba apa hal handphone tu kena sound dah. Tegan seminggu. Tempat kerja kena kerja. Waktu senggang baru kita ambil kesempatan untuk waktu rehat. Waktu makan tengah hari, waktu rehat pukul 10, break tu, waktu rehat petang, malam free. Malam adalah waktu kita di rumah dan masa itulah kita nak buat posting, nak buat coaching, nak buat jaga grup dan sebagainya. Yang kita lead by example. Jangan kita tak timbul langsung 2 hari coach tak timbul. Dia timbul pagi lah, Assalamualaikum, salam tahajud dia. Lepas tu tak ada timbul dah kat grup sini, timbul kat grup orang lain dia. Grup orang lain dia hantar makanan, grup sendiri lupa. Kena ingat tu. Be the best coach. Jangan sampai kita kata, oh, coach aku ni tak hantar makan di tempat kita ni. Ke tempat lain kemana dia hantar. Kena hantar. Kena ada. Saya pun kadang lupa tak. Dia hantar kat orang lain ke tempat kita lupa. Nak buat yang terbaik. Plating paling baik. Jangan kita plating cincai. Bawah kita lagi plating cincai. Tahu tak plating cincai? Maknanya proper gambar, lighting cukup. Buat video tu video yang clear, ada logo TKO, ada suara, ada gambar kita, ada bawah dia apa nama? Copywriting ataupun wording yang sesuai untuk gambar tu. Nasi segenggam, ikan bakar, ikan tenggiri bakar, sayur salad, tomato cherry dan sambal hitam. Itu saya punya sambal hitam faham. Kena tunjuk contoh kepada tim. Jadi be the best coach. Gambar shake contoh kan pagi-pagi. Kita dulu post bismillahirrahmanirrahim gambar shake. Meeting. Gambar snacking. Apa ni protein bar. Gambar snacking buah. Ambil gambar yang proper. Lead by example. Be the best coach. Kita bagi direction kepada tim. Itu sikap sebagai coach. Sebelum saya nak share, sebab tadi memang di samping banyak benda yang coach ni ajar tadi, mindset ni penting untuk saya install. Second ada soalan tak? Jelas ke suara? Suara ada tenggelam timbul kan? Setakat ni okey. Kalau okey, type 1 dekat ruang chat. Okay, nice. Dekat lagi 1. Yang betul-betul. Okay, sebab saya nak share sikit lagi macam mana nak buat video yang powerful untuk 15 ke 30 saat. Ada 12 tips yang power. Tapi saya nak share dulu pasal mindset. Terus semua sebab technical. Yes, thank you. Thank you Terence, thank you Atika, thank you Bang Jai, thank you Azila, thank you Kak Zahar, thank you Terence, thank you Mia, thank you Kak Azu, sampai ke atas. Okay, nice. Okay, maknanya terima dengan jelas. But, itu bab mindset, be the best coach. But, belum saya masuk topik technical, saya nak share lagi, sikit lagi berkenaan dengan objektif saya buat supervisor business class ni. Antara dia kenapa saya buat kita buat training ni, kita akan plan buat seminggu sekali lah. Pertama, kita nak bagi peringatan bahawa bagi yang supervisor, anda kena requalify. Itu dalam buku tu. Supervisor requalify. Apa maksud requalify? Requalify means
dapat balik status supervisor. Bagi supervisor buat 4,000 VP dalam masa 12 bulan, 1 tahun. Maka anda layak kekalkan supervisorship anda. Jadi kadang-kadang kita terlupa. Biasa beli 100 VP, 100 VP, cukup berbulan-bulan, nah tak cukup. Lagi 100 je kurang, nah tak layak. Supervisor turun balik kepada 42%. Dia tak turun 35, dia turun 42. 42%. Dia turun 42. Kekal seumur hidup. Kena buat balik supervisor. Dan ini peringatan penting bagi supervisor, supervisor kena requalify. Bagi supervisor yang ada supervisor di bawahnya. Contoh, Kak Azu ada teacher Carol, Bam Jeff ada, ramai ada bawah, ada Bam Bob, Bam Jai ada, Bam Jat ada, Bam Fas. Siapa lagi? Bam Jai ada lagi. Kak Imah ada Bam Jai. Supervisor yang ada supervisor di bawahnya kena requalify 10,000 VP dalam tempoh 12 bulan. Jadi ada 2 requalification. Supervisor yang tak ada organisasi, dia requalify 4,000 VP. Bagi supervisor yang ada organisasi, dia kena buat 4,000 VP dan dia kena buat yang 10,000 VP. 10K VP setahun. Maknanya kena bekerja lah. Kena tolong orang bawah lah. Kalau tak nak bekerja, is okay. Tak apa, biar duduk diam. Tapi kita akan kehilangan barisan supervisor yang pernah kita bantu tu. Sebab kita tak nak bimbing dia dah. Dia akan pergi kepada orang yang boleh lain yang bimbing dia. Jadi dia akan naik luruh, organisasi tu akan hilang. Nak reverse. Even dia buat 10,000. Okay, setakat ni jelas tak? Your internet connection is unstable. Dekat saya, orang tak nampak. Saya punya line putus-putus. Clear tak? Kalau clear, type 2. Kalau clear. Yes, thank you, Karen. Very good. Thank you, Nia. Recording in progress. Recording, got it. Okay, nah, thank you Bamjai, thank you Azila, thank you Kak Ida Bamjai. Okay, requalify Baik, tu yang pertama. Kemudian, masih lagi requalification. Kenapa kena requalify? Sebab satu, anda dah ada diskaun 50%. Maknanya anda beli satu botol F1, anda dapat satu botol F1 percuma. Ni, beli satu kopi, anda dapat another kopi. Mana 50%. Jadi gunakan kesempatan tu. Kalau tak, jadi 42%. Yang kedua, bila anda requalify, anda ada peluang untuk jana pendapatan, untuk generate income. Nak buat part time boleh, nak buat full time boleh. Jadi itu sebab kenapa kena requalify. Settle. Dan ada soalan? Tak ada soalan, kita teruskan. Baik. Kenapa kita buat supervisor business class? Supaya kita nak cerita pasal pasal program. Contohnya program ni, mungkin ada yang tak clear, mungkin ada gambaran. Program TKO. Program TKO, terutama bagi yang baru ataupun bagi yang dah lama tapi kita lupa, kita nak recall balik. Program TKO, Tuition Kursus Online adalah satu program 1 bulan yang bermula pada 3 hari bulan dan berakhir pada hujung bulan, sama ada 30, 31 atau 29, yang tersusun dengan modul bertujuan membantu orang turun berat badan secara sihat. Dan di dalamnya ada topik-topik penting. Daripada topik awal, topik pengenalan, sehingga topik akhir, topik penutupan. Biasanya pengenalan, kemudian macam minggu pertama ni kan, kita perkenalkan dengan Big Why, Healthy Breakfast dan sebagainya, rating, portion and rating dan sebagainya. Nanti di akhirnya nanti kita akan tutup dengan
booster program 3 hari. Lepas tu habis. Bulan depan mula balik. Dan begitulah seterusnya setiap bulan. Dan tugas kita ialah hanya jaga kitaran tu. Dia punya circle tu. Masuk 3 hari bulan, 4 hari bulan sini yang masuk, itu je pusingan tu. Mungkin kalau ada bulan yang kita start 4 hari bulan, 5 hari bulan tapi average kita mula dengan, kemudian dia ada signal topik. Signal topik bermaksud topik healthy breakfast dia akan cerita pasal Formula 1. Topik fiber dia akan cerita pasal mixed fiber inulin. Topik skin dia akan cerita pasal produk skin. Topik snacking, makan buah dan sebagainya, dia akan masuk topik dia akan masuk bab protein bar atau apa-apa saja snacking yang kita ada. Topik senaman dia akan masuk kepada tenis, dia akan topik apa lagi? Mungkin dah. Topik itu akan bawa kepada produk. Cellular nutrition akan bawa kepada alo. Lemak di bawah kulit, lemak visceral akan bawa topik NW. Booster akan bawa topik NW. Itu signal topik. Jadi kita soft sell di dalam grup coaching. Kita jual produk, sistem dia mudah. Orang jangan, kita bukan jual produk secara hard sell, kita jual secara soft sell. Jadi bila kita create awareness, kita bina kesedaran di kalangan tim kita kena hidup sihat dan kita sediakan alternatif bagaimana untuk hidup sihat dengan menyediakan produk-produk yang sesuai kepada kita, kepada tim kita, kepada pasukan TTO kita, kita punya new coaching. Itu dia punya flow dia. Dan dalam grup coaching tu ada coach yang bertugas. Dalam grup coaching tu akan ada head coach. Dalam grup coaching tu akan ada coach-coach pembantu, junior coach dan juga head coach. Dan head coach kena main peranan. Susun jadual. Kadang-kadang saya lambat hantar jadual, saya minta maaf. Kita pun berebut dengan masa kan. Susunlah jadual sendiri. Kita dah ada jadual kita tu. Susun jadual sendiri. Susun jadual ikut jadual asas yang utama daripada TTOAA. Lepas tu soalan, Ustaz boleh tak kalau kami nak buat berbeza sikit? Pada pandangan saya tak ada masalah as long tak lari daripada program TTO ni. Nanti orang kata, oh TTOAA lain tapi masukkan ni tak best lah. Biarlah best dengan cara kita. Kita yang bawa TTO kita tu adalah kedai kita. Dan main dia di TTOAA. Sebab tak boleh nak masuk semua orang dalam TTOAA. Kalau semua orang masuk TTOAA, mau ada 1000 orang dalam WhatsApp. Sedangkan WhatsApp hanya muat 200 orang. Lagipun nanti kita tak boleh nak baca mesej terlalu banyak. Sebab di peringkat awal dulu kita dah kena dah. Sampai saya sendiri pun tak boleh nak baca mesej. Sebab terlalu banyak yang masuk. Jadi kita pecah-pecahkan dan bila dalam grup kecil, kita boleh fokus. Jadi bagi tugas. Head coach kena main peranan bagi tugas. Head coach kena main peranan lantik pembantu kalau dia tak ada. Head coach kena main peranan pastikan jadual bertugas berjalan dengan baik. Siapa yang rating meal plan? Siapa yang bawa review meal plan? Siapa yang bagi greetings pagi-pagi tu, salam tahajud, good morning. Siapa yang tutup grup malam-malam? Say hi, bye-bye, sila masuk tidur semua. Mesti ada coach yang bertugas. Kalau semua head coach nak buat, pengsan head coach. Semua orang tak nak jadi head coach. Kena berbahagi tugas. Tapi kalau ada orang yang boleh bantu, yang sukarela, kita lagi seronok sebagai head coach. Kalau dalam tim AA tu ada, kita ada ramai pembantu-pembantu yang aktif dalam tu. Kita ada Kak Zahar, kita ada Nazir, kita ada Kak Ida yang sentiasa membantu Mia. Di samping para head coach kita yang sentiasa memeriahkan, bantu meriahkan AA. Dan kita saling membantu di grup lain. Tapi jangan kita abaikan grup kita.
Contohlah kalau kita nak masuk grup Kak Azri, belakang seat. Kita nak duduk dalam grup Kak Imah. Boleh. Tapi kita jangan overshadow head coach. Head coach, kita pula jadi head coach dalam tu. Jangan macam tu, tak baik lah. Kedai dia, kena hormati, dia tuan rumah. Dia tuan rumah, kena hormati. Jadi kita boleh menghidupkan suasana tu nak bagi meriah. Tapi jangan sampai terlalu meriah. Contoh, dia post gambar kan, semua kita nak komen. Sebab tu ada reaction, kita react je, good, love, apa-apalah simbol yang ada tu, react saja. Tanda kita baca. Sebab tu dalam voice note saya suka orang react, thumbs up je. Ataupun love saja. Supaya kita tahu benda tu orang baca ataupun benda tu orang aware. Jadi tak panjang sangat mesej tu. Jadi kita yang jaga kedai kita. Okey. To flow program. Setakat ada soalan. Kemudian kena ada coach yang jaga timbangan. Timbangan pun saya rasa kena ajar lagi lepas ni. Nantilah kita bincang, saya akan bincang dengan coach ataupun saya akan buat setup baru. Mungkin dulu masa kita awal kita ada banyak penurunan dalam bulan itu saja. Berapa dia mula, berapa dia akhir. Jadi semua orang sama. Kan? Kadang-kadang head coach pun dah naik berat. Dan saya pun dah tambah-tambah berat ni lah. Saya pun tak boleh nak start dengan angka lama dah. Saya kena start angka baru. Tapi kita kena bersemangat selalu. Okay. Kemudian, setakat itu tentang flow program. Sebelum saya nak masuk berkenaan dengan event. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, type 3. Kalau faham, type 3. Kalau ada soalan, sila tanya. Tambah yang baru-baru. Terus 3, Terus 3, Mia 3, Kak Wi 3. Semua faham? Baguslah kalian. Sempoi. Ya, okay, nice. Thank you very much semua. Pun ada. Okay, nice. Alhamdulillah pun ada. Nice. Okay, thank you very much semua. Dan saya nak masuk ke main point yang seterusnya tentang supervisor business class ni. Ialah berkenaan dengan event. Tajuk kecil, event. Saya dalam buku tu, event. Event ni apa? Bila kita sebut event, saya kena terjemahkan, kena jelaskan maksud event kepada semua supaya kita ada maksud event yang sama. Sesuatu itu tidak ada maksud kecuali kita yang maksudkan dia. Okay. Event dalam belah bermaksud acara, aktiviti ataupun acara lah. Event ni acara. Dan malam ni adalah event. Acara ni kelas business class, supervisor business class. Ataupun kita ada event apa? CPD, Conquer the Day is event. Sebab itu adalah acara majlis ilmu. MDW adalah event. Member Development Weekend. Sebab ada program dalam tu. Apa lagi? OBC adalah event. Kelas ngaji adalah event. Dan event bagi kepada dua. Satu, event online. Yang anda ikut sekarang adalah event online. Sebab tak boleh pegang. Online. Yang kedua, event offline. Offline boleh salam, boleh peluk, boleh kiss. Kiss pipi lah. Boleh berbincang, berdiskusi, boleh duduk, boleh makan. Kat sini kita minum masing-masing. Online. Dan event offline boleh jumpa. Dan event offline ni ada, saya nak cerita antara event-event offline yang ada. Baik. Antara event offline yang ada, satu ikut dia punya flow. Event offline yang ada, kita ada SRD, Senior Recognition Day, atau SPS, Success Training Seminar. Sebab apa? SPS ni ataupun SRD ni dia akan ada recognition. Recognition ni pengiktirafan orang yang turun berat berapa dan pengiktirafan orang yang naik level. Naik level contoh, bulan ni kita ada berapa ramai senior consultant. Dia pun akan highlight tahniah senior consultant. Naik level tu daripada senior kepada senior consultant. Ada yang naik sebagai QP. Ada yang qualified producer. Ada yang naik sebagai success builder. Ada yang naik sebagai supervisor. Ada yang naik sebagai world team.
ada yang naik sebagai active working dan seterusnya levelnya. Jadi kita iktiraf di event. Jadi event ni ada banyak ikut lokasi masing-masing. Contoh saya di Ipoh, event yang terdekat di utara lah, di Penang, di Alustar, di Jitra, di utara, di Perlis. Kalau tengoklah jadual yang ada tu. Kalau pernah pakai kan. Kalau ada di Perlis, jangan. Kalau di Central, itu utara kan, Northern. Yang Central, ada event di KL, di Putrajaya, di Bangi, di Semboyan Central, Semboyan dan lain-lain. Dan Selatan, Southern, di Johor, di Batu Pahat, di Johor Bahru dan di mana-mana lokasi lah. Jadi kita boleh pergi event tu dan pelaki diri kita beli tiket masuk dan dengar. Apa pentingnya event? Okey, tulis. Kenapa pentingnya event? Satu, kita nak fahamkan bagaimana Herbalife berfungsi. Contoh, dari segi penggunaan produk. Sebab akan ada cerita produk knowledge. F1 ni guna untuk apa? T-Mix guna untuk apa? Alo guna untuk apa? Range of product tu akan ada penerangan. Kemudian akan ada testimoninya, turun berat. Kita boleh cerita di event. Kita tak boleh cerita dekat media sosial. Media sosial boleh, tapi kalau sebab pasal penyakit. Dekat event pun kita kena had. Sebab Herbalife tidak boleh dikaitkan dengan penyakit. Kadang-kadang kita nak cerita pasal, darah tinggi saya dah turun lah. Kita berhati-hati ya. Nanti KKM dah stang. Bukannya Herbalife tak nak buat, KKM tak bagi. Sudah seluruh dunia pun begitu. Tak boleh kait dengan penyakit. Kita adalah pemakanan sihat. Kita adalah nutrition. Jadi company kita berdiri as a nutrition company. Produk nutrisi. Kena clear tu. Jadi kita tahu range of product, kita ada penerangan tentang produk, kita ada testimoni. Dan kenapa kena ada event? Kerana kita akan dengar penerangan pihak ketiga. Third voice. Kenapa penting third voice? Sebab kadang-kadang ahli kita ni, tim kita ni, tak nak dengar cakap kita. Kita dah cakap dah, minum apa ni, T-Mix tu sedap, badan jadi ringan. Dia dengar kita, dia biasa je. Tapi dia dengar another people share pasal testimoni dia. Dia minum NW, dia minum T-Mix, dia rasa lain. Kita terus jadi wow. Ada pula yang cerita tu doktor. Wow. Jadi another people ataupun third party voice. Itu pentingnya event. Kita akan bagi orang lain dengar. Jadi anda pun akan ada pengalaman tu. Jadi bila kita dengar suara Ustaz Ma Anji voice note, bila dengar suara orang lain, dengar suara Haji Ellen Peter, dengar suara Kamila, dengar suara Nur Suhana, dengar suara orang lain lah. Kita akan jadi wow. Kan? Itu dalam Malaysia tau. Kalau kita pergi event yang lebih besar, contohnya spektakular, kita akan dengar daripada international. Kita akan dengar daripada Indonesia. Kita akan dengar daripada Singapura. Kalau kita pergi Extravaganza, kita akan dengar daripada Vietnam. Kita akan dengar daripada mana lagi? Extravaganza. Lupa dah kat Zoom. Japan. Kita akan dengar lagi daripada mana lagi? Thailand. Yes Mia, thank you very much. Lagi, Ustaz, saya tak faham bahasa Thailand. Macam mana saya nak dengar dia punya talk? Jangan risau. Herbalife ada sediakan translator. Kita just pasang handphone kita tu, set frekuensi language negara tersebut. Dia akan display nanti dekat paparan untuk bahasa Thailand. Gelombang 92.8. Untuk bahasa Inggeris, English channel. Sebab dia akan cakap dalam bahasa ibunda dia. Dia akan cakap dalam bahasa, contoh kalau ada daripada Vietnam, dia akan cakap bahasa Vietnam, concang, kita dengar hanga je. Tapi kita nak translation English, dia tekan 101.8 English. Filipin, yes. Tagalog. Dia pun cakap bahasa Filipin dia tak faham. Tapi kita buka channel Melayu. Contoh 91.2, 3 contoh. Dia akan bagi
channel tu dan kita yang akan dengar. Japan, saya pernah dengar talk daripada Kuniko Hida, umur 73 tahun. Tak faham dia cakap Jepun. Tapi kita ada translator tu kan. Tapi translator pun kadang-kadang ada dua bahasa lah. Siapa yang prefer English, masuk channel English. Siapa yang prefer Malay, masuk channel Malay. Saya kadang-kadang saya suka masuk English sebab lagi faham. Masuk Malay ni lagi berbelit-belit fahaman kita. Sebab kadang-kadang orang yang translate tu dia bahasa dia lebih fluent bahasa Inggeris. Baik. Kenapa kena pergi event? Kenapa kena dengan pihak ketiga? Kerana kita akan bina trust. Mungkin kalau orang Malaysia cakap, kita rasa biasa. Tapi bila dengar orang UK cakap, saya pergi extravaganza di Hong Kong, turning point saya pada masa itu ialah saya dengar orang yang dah 30 tahun guna Herbalife di depan mata saya melompat-lompat. 30 tahun guna Herbalife. Yang mana daripada awal tahun 80 tu sehinggalah tahun 2020 kan. Masa tu sebelum pandemik 2019. Kemudian saya dengar daripada luar negara tu, daripada Australia, daripada US, zaman-zaman orang yang hidup zaman zaman Mark Hughes, zaman Jim Rohn. Saya terus ada bina kepercayaan. Kalau aku tak berubah dari sekarang, saya baru guna masa tu 7-8 tahun kan. 30 tahun lagi akan jadi seperti yang depan mata saya lah. Cikgu-cikgu kat sekolah akan pergi hospital, hujung minggu jadi Selasa pergi review. Mana cikgu kena ganti pilih pergi review hotel. Seminggu 2 kali. Hari Selasa hilang, pergi mana review, pergi minta SQ daripada bos dengan bos, pergi klinik. Hari Khamis pula satu lagi hari, pergi review pula doktor lain. Jadi saya nampak dah benda tu. Dan kebetulan masa tu ada 2 penolong kanan ataupun pengetua ataupun guru besar yang lagi 14 hari nak pencen meninggal. Dia meninggal dah. Isterinya, dua-dua yang zaman saya tu, dua-dua cikgu pengetua, isterinya pengetua, suaminya penolong kanan, suaminya meninggal di padang bola. Meninggal, lepas tu dah isterinya tu nak sambut persaraan tak boleh sebab masih dalam iddah. Bagi orang Islam, suami mati, dia tak boleh keluar rumah 3 bulan. Dah tak boleh nak celebrate kat rumah. Jadi saya nampak vision tu. Jadi saya kata no. Aku nak twist vision barulah. Aku nak jadi macam orang tu sihat macam tu. Jadi nak sihat kena makan sihat, kena makan Herbalife. Jadi itulah kenapa pentingnya event yang ketiga, kerana kita akan dapat vision. Vision ni apa? Kita akan nampak masa depan kita. Apa yang bakal berlaku kalau kita buat begini. Contohlah, kita baru nak naik daripada supervisor ke world team. Kita akan nampak, wah, world team dia punya income 3,000 ke 5,000. Macam tu kan. Kemudian kita nak pergi ke active world team. Kita akan nampak, income active world team ni 5,000 ke 8,000 macam tu. Kemudian daripada active world team nak pergi ke get team, kita akan nampak, dia ni nampak biasa je, tapi dia get team, income dia baru ni Kak Azu kata, Kak Zuraida pergi STS di Doset Putrajaya, coach Fadlina Hanifah, Fadlina Ina, get team income 30,000. Depan mata, kita believe tak? Believe lah, sebab kalau kita buat, kita akan jadi macam dia. Betul tak Kak Azu? Sebab kita nampak benda tu real. Kak Azu lagi pergi Bali baru ni, jumpa dengan 11 orang President's Team. Betul Ustaz. Betul, nampak tengah makan tu. Maknanya kita nampak vision. Contoh saya sendiri, saya tengok, saya kenal Ahmad Mizah. Saya kenal Coach Dila. Siapa yang pernah pergi rumah Coach Dila? Coach Ahmad Mizah, Kak Azu pernah pergi. Bamjad pernah pergi. Nampak rumah dia bagaimana. Rumah yang berharga 8,000 ke 10,000 rumahnya. Sewa. Bukan apa rumah tu. Sewa rumah sebulan 10,000. 8,000 ke 10,000. Tengok rumah dia. Ada lift. Kita rumah tak ada lift. Pergi pejabat pun jumpa lift. Itu pun pejabat tak ada 4 tingkat je. Tapi rumah dia ada lift. Rumah dia ada swimming
pool, private swimming pool. Ya, kita nampak vision. Kalau kita buat, kita akan jadi macam mana. Itu pentingnya event. Pentingnya event. Jadi bila faham kenapa kena pergi event, supaya kita nampak vision diri kita. Dan apa yang penting saya nak cakap pasal event ialah, Assalamualaikum. Kita kena hadir event. Kita kena berada di event. Kalau kita pergi event, macam mana kita tiket? Tapi besok last tiketnya, MDW. Event will make you believe. Yeah, correct. Tiket MDW RM200. Tiket STS RM45 bagi walk in. Tiket dia bergantung harga. Tiket IoT berapa? 200 lebih baru ni. Setiap event ada harga tiketnya. Tiket Bali itu berapa Kak Zul? 230 lupa dah, 240. 400 400 lebih 400 200 pula 400. Tapi 3 hari dekat Bali. Nah, dengan hotel, dengan makan, include all in. Murah gila lah. 3 hari di Bali, RM400, hotel include makan dan penginapan. Oh, power. Dengan ilmu. Kalau tak kita pergi hotel kat Bali tu tak ada ilmu. Kita pergi saja. Tapi dia murah, geng. Kalau kita nak pergi event yang apa nama, yang bisnes lain lah. Contohlah kalau kita nak pergi bisnes Dr. Azizan ke, at least lah 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 ke atas. Nak pergi Anthony Robin. Tak ada 10,000 tak payah pergi lah. Nak pergi T-Half Acre. Tak ada 10,000 tak payah pergi lah. 70,000 geng dia punya training. Satu hari je, just one day ataupun half day. Yang ni 200, 400, Allah murahnya. Hotel di Bali tu cantik kata Mia. Yes. Orang Bali tahulah. Kami duduk di Grand Mega Spa. Lupa. Grand Mega. Betul tak Zul? Lupa dah saya dah sebut nama dia. Grand Mega and Spa Resort. Bawah dia ada swimming pool. Dan bestnya, kita jumpa mata kita melihat orang Singapura, orang Indonesia dan orang Malaysia yang duduk sama-sama dengan kita ni, duduk kat KL, duduk kat Penang, hadir sama, dan kita berjumpa dan makan sekali dengan orang yang duduk semeja ni, orang yang income dia 40,000, orang yang income dia 50,000, orang yang income dia 100,000. Apa yang terjadi kepada kita? Hello, Assalamualaikum. Tulis ni dalam buku. Kita adalah dengan siapa kita berkawan. Tulis dalam buku. Nak tahu income kita, average kita punya income adalah average income kawan-kawan kita. Ambil 5 orang kawan kita ataupun 10 orang kawan kita. Ambil 10 orang kawan kita, tulis nama dia. Kita tulis income dia berapa. Ini 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Oh, patutlah income kita 5,000. Sebab kawan kita semua income 5,000. Cuba kalau saya tulis. Saya kan Maksu 100,000, Coach Nick 200,000. Siapa nak tulis lagi? Ahmad Mizah 80,000, ni 50,000, 30,000. Terpaksalah dapat income paling pun 20,000, 30,000, 40,000. Sebab kita berkawan dengan siapa? Bukanlah tak nak berkawan dengan orang lain, tapi kita duduk dalam circle tu. Faham tak? Sebab tu dia punya aliran pemikirannya sama, objektif kehidupannya sama. Sebab kita duduk dalam circle tu. Jadi choose your circle. This is the best circle yang kita ada. This is the best platform yang kita ada. Kita ada produk result, kita ada produk yang terbaik, the best product, kita ada the best scientist, kita ada the best marketing plan. Herbalife tak pernah lewat bayar tau. Saya dah 12 tahun, 13 tahun dalam Herbalife. 15 hari bulan, duit dah masuk. 10 hari bulan dah keluar dah statement. 20 hari bulan dapat bonus. Bonus tu tiap-tiap bulan, bukannya tiap-tiap tahun. Every month. Tapi syarat dia qualify. Supaya juga dah dapatkan royalty. Nanti kita cerita pasal royalty macam mana nak qualify. Tapi bukan hari ni lah. Nanti kita cerita panjang. Tak, siapa yang belum dengar, ulang balik video saya tajuk 4 pages tu.
4 pages ni kita cerita 4 sumber bagaimana Herbalife bayar kita. How do we get paid? Tengok balik video 4 pages. Okey, setakat ini ada soalan tak berkenaan dengan event? Bulan depan dapat awal di Perban DOE ke? Saya pun tak tahu. Biasanya 15 bulan lah. Dia daripada Bali ke, New Year ke, Christmas ke. Dia tak 15 bulan. Tapi kadang-kadang 14, 13 tu dah masuk. 18, 19 tu dah ada dah. Okey, ada soalan. Siapa yang pernah dapat income daripada Herbalife? Boleh tak tolong saya tulis? Berapa pendapatan anda paling tinggi dalam Herbalife? Tulis kat ruang komen. Kalau 200, 200 lah. Kalau 50, 50 lah. Kalau 70, 70 lah. Kalau 200, 2000, 2000 lah. Cuba tulis kat sebelah kanan. The more you give, the more you receive. Saya mendoakan yang tulis dekat sebelah, dia akan dapat 10 kali ganda. Teacher Carol kata dia dah dapat paling tinggi RM1,005. Amazing, berikan tepukan untuk Teacher Carol. Kak Azul dia kata RM8,000, berikan tepukan untuk Kak Azul. RM8,000 geng, siapa nak bagi buat Herbalife? Suri rumah. Azilah kata RM1,700, beri tepukan untuk Azilah. Amazing, Masya Allah. Part time. Bam Jeff kata 5K. 5K ni 5,000 Tahniah Bam Jeff. Oi, gaji cikgu dapat. Gaji Herbalife pun dapat 5,000. Masya Allah, tabarakallah. Zu, Kak Zu Kak Zu 600. Alhamdulillah, berikan tepukan juga. Lepas bayar 600 besar nilai dia bagi orang biasa. Bagi saya pun besar 600 tu. Lola 2,800. Masya Allah, tabarakallah. Berikan tepukan untuk Lola. Kak Zahar 300. Berikan tepukan untuk Gan. Letak kat dada. Congratulations. Sebut Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Yang belum dapat, anda akan dapat. Percaya. Saya paling tinggi touch 94,000 ke 98,000. Paling tinggi. Average 30, 40, 50 ke atas. Itulah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau masuk masa dia jadi facility, dia tunjuk kat saya 100,000. Coach Nick pun tunjuk 100,000, 130,000. Siapa yang pergi event 5K Pressing Talk Pak Iyang tunjuk sampai 500,000, 600,000. Masya Allah. Tak habis duit pakai. Lagi besar kita dapat, lagi besar kita kena beri. Sebenarnya. Dia macam ni lah contoh. Kita dapat, kita makan nasi. Semua orang tahu pinggan kan, pinggan. Kita boleh makan sepinggan nasi je. Katalah dia kuat makan macam saya dulu. Kita boleh makan 2 pinggan nasi je. Paling-paling 3 pinggan je. Keempat dah seih dah. Tak larat nak makan. Boleh tak kita nak makan pinggan kelima? Oh, muntah. Pinggan yang keenam lagi terburai muntahnya. Jadi macam mana kita nak buat? Duit tu kita kena bagi dekat orang lain juga. Duit ni bila bagi dekat orang, lagi dia banyak. Lagi dia bagi, lagi dia banyak. Lagi dia bagi, lagi dia banyak. Lagi dia simpan, lagi dia habis. Yang tu kita belajar nanti bila dah sampai level actual team ke get team. Sampai dulu get team. Saya akan ajar macam mana financial management. Macam mana, sebab saya tulis, kita tulis, kita nak 1 million menjelang 2020. Masa kami tulis tu 2019, 2018. Kita achieve that target. Dalam account, kita achieve that target. Kita set target tu, kami set target tanpa berfikir. Kita buat je. Baik. Habis cerita pasal event, habis cerita pasal pendapatan. Semoga ada something dalam kelas malam ni. Dah pukul 10, saya nak masuk topik yang seterusnya. Topik macam mana nak buat short video ni, masuk bab technical. Setakat tadi ada soalan tak? Saya nak masuk bab technical. Macam mana nak buat 12 tip nak buat sharing video pendek 15 ke 30 saat. 12 tip short video dekat TikTok atau dekat Reel Instagram, Reel Facebook atau dekat YouTube, dia nama dia Shorts. Short. Nama dia Short, S-H-O-R-T, dekat YouTube. Ini based on pemerhatian saya dan perkongsian yang saya dapat daripada elite team dan juga semua leaders yang saya kenal. Saya simpulkan ada 12 perkara. Okay, ready? Yes, di YouTube saya tulis short. Yes, betul. Di IG dan Facebook Reels. Di TikTok lah. Okay, kenapa saya nak bawa topik ni? Ni technical
kalau tak faham boleh tanya ataupun kita mungkin di kalangan kita yang mahir. Tadi Kak Iza ada share dekat saya macam mana dia buat video. Saya respect video Kak Iza, cumanya saya tak nampak muka, saya tak puas hati. Tapi kalau nampak muka, suara dia macam DJ. Power geng. Power Kak Zul. Suara Kak Iza macam DJ. Cuma tadi dia ambil gambar padang. Oh, kita berada di mana dah? Di padang beruas dan kita kena kepentingan makan sihat, dia cerita kan. Tapi gambar padang. Tapi kalau kamu sendiri, ni minta maaf Kak Iza. Kak Iza kata Kak Iza tak ada gigi. Tapi tak apa, jangan risau. Orang suka kita yang original. Tak apalah, tak ada gigi ke, gemuk lagi ke. Kita rasa rendah diri tau. No problem. Kulit kita kurang baik ke, kita ada masalah. Tak ada apa-apa, okey je. Yang penting cukup bulan, kalau kita dah bantu ramai orang, boleh bayar. Macam tu Baik, boleh tak kita pergi sekarang? Tips yang pertama. Tips untuk share video. Tips video sharing. 15 to 30 seconds. Powerful tip. Yang pertama. Terus masuk tajuk. Yang pertama tips dia terus masuk tajuk. Contoh, dia 15 saat je. Yang best, orang tak tengok dah. Saat yang ke-30 tu orang dah skip ni atas. Scroll je. Betul tak? Jadi 15 saat pertama tu penting. Jadi terus masuk tajuk. Contoh. Terus tajuk. Contoh dia resepi kurus sesuai untuk beginner. Nampak tak tajuk dia? Catchy tak? Tajuk kena catchy. Resepi kurus sesuai untuk beginner. Ataupun meal plan lulus diet. Nampak tak? Kita start je. Okay, meal plan lulus diet. Baik, saya nak share pada pagi ni macam mana nak tunjuk, nak buat meal plan lulus diet. Ini gambar dia. Pap, dan tutup. Jadi tajuk terus masuk. Tak ada, hai assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam. Terus, pop di scroll. Tak payah. Terus tajuk. Terus tajuk je. Contoh macam tadilah. 5 tips untuk bersenam beginner. Macam Kak Azu buat dengan Tikah kan. Terus turun angkat-angkat, dah 5 dah siap. Macam tu je. Sampel kita ada tajuk yang power. Berapa Kak Azu jumlah yang Kak Azu buat tu, dia punya view? 80,000. Tak sampai. Kan? Banyak viewnya. Okay, terus masuk tajuk. Mana senaman mudah untuk beginner. Terus je. Terus bersenam. Kalau yang main tunjuk, tunjuklah. Tunjuk. Macam tu, tunjuk. 15 saat. Okey. Kemudian tak perlu bagi salam dan tunjuk video. Dan tajuk kena catchy. Catchy ni apa? Menarik, tertarik. Catchy ni, kita tajuk tu pun kita rasa macam nak tengok lagi. Contoh, snacking sihat di waktu malam. Contoh kan. Cara untuk makan sihat ketika bercuti. Kan? Kan best tajuk tu. Kita pun nak dengar. Macam tu Okey. Itu yang pertama. Yang kedua. Ya, video Kak Azul di TikTok 433k view. Powerful. Amazing. Berikan tepuk tangan untuk Kak Azul. Powerful. Hampir 500k view. Power kot. Jadi lepas ni boleh tengok video Kak Azul. Macam mana Kak Azul buat. Follow je. Saya punya rujukan ni, saya tengok video. Tulis. Mariam Izzati. President Steve Mariam Izzati. Mariam MARYAN.IZZATI di TikTok. Dia ada 168k follower. 168k follower dan dia adalah President Steve. Dan dia dah dapat 1 million lifetime achievement. Lepas tu saya ambil dia sebagai sampel. Sebab dia adalah proven success. Jadi kita ikut je apa yang dia buat. Ambil lagu dia, ambil video dia, ambil isi dia, tapi muka kita. Boleh tak macam tu? Video dia, snacking sihat di malam hari. Dia potong buah kan. Tapi muka kita. Gitu. Suara-suara kita. Jom kita makan ni buah jambu batu. Contohnya dia kata jambu batu. Tapi muka kita, suara kita, belilah jambu dulu. Belilah apple, kita potonglah buah apple. Buah apa yang ada. Kita buat muka kita. Okey, yang kedua. Terus buat point. Contoh 5 tips snacking sihat untuk beginner. Panjang sangat. 5 tips sarapan untuk beginner kan. Mulakan dengan air kosong contoh. Terus point. Cari protein, dahulukan protein, bakar kukus rebus. Tips tu. Terus point. Dan sedikit penerangan. Penerangan dia 3 patah ke 5 patah. Contoh
minum air kosong, kan? Jangan panjang-panjang, kena minum air kosong yang dimasak dalam pili. Dah panjang-panjang. 3 perkataan ke 5 perkataan je. Itulah minum air kosong. Bakar kukus rebus. 3 perkataan ke 5 perkataan je. Point dia tu. Kemudian siapa yang pandai buat subtitle, dia punya tulisan contohnya 3 tips senaman. Dia pun tulis kat bawah tu 3 tips senaman. Saya buat subtitle tu menggunakan CapCuts. Dekat CapCuts tu, Kak Azul nanti boleh tolong tunjuk kat kawan-kawan. Kat CapCuts tu dia ada auto subtitle ke gitulah dia punya tu. Saya lupa dah apa istilahnya. Atika nanti boleh tolong. Atika pandai. Jadi boleh buat auto. Dia akan reading, baca dulu, dia akan tolong tuliskan. Auto caption. Thank you Kak Azul. Auto caption. Nanti kita betulkan balik. Kita pilih language Malay or English. Malay. Dia akan Assalamualaikum, dia akan akum contoh kan. Kita betulkan balik ejaan dia. Saya Coach Nur Azman. Saya punya kan, saya Coach Nur Azman. Dia tulis saya Coach Nurman. Betul, kita pergi kat situ edit balik Nur Azman contoh. Tapi tak banyak kerja lah, dia dah siap. Suara kena jelas, yes. Kalau tak dia baca lain. Kita sebut Sheikh F1. Nanti dia tulis apa kereta F1. Tak tahu kan. Suara kena jelas supaya dia tangkap. Jadi kalau kita buat video yang bercakap, pastikan jarak dia jangan jauh. Dekat dengan muka. Macam ni, dekat dengan muka. Nampak paparan. Jadi boleh buat subtitle. Itu yang kedua, ada point, ada subtitle. Dan 3 ke 5 perkataan. Dan point yang ketiga, tips yang ketiga, tutup video dengan soalan. Tutup video, pertama tadi terus masuk tajuk, point, 1, 2, 3, 4, 5 point, tutup dengan soalan. Anda faham atau tidak? Anda faham tak? Faham tak? Okey tak? Tanya. Ataupun dekat contoh, sila komen. Ada call to action, CTA. Sila komen. Ataupun bagi dia berkomunikasi dengan kita. Call to action ni komunikasi. Siapa faham sila komen ya. Ya atau tidak, 1 atau 2. Dia punya tu simple je. Yes or no, Y or N. Kan? Call to action, nama dia CTA, call to action. Mesti ada tutup dengan call to action. Baik, yang keempat ni call to action. Yang tadi soalan, faham tak? Di tempat anda ada tak? Contoh kalau kita cerita semakin sihat, buah jambu batu. Di tempat anda ada jambu batu? Contoh, tanya soalan supaya ada komunikasi. Okey, berarti tinggal 3. Cucuk cepat Tika. Okey, kemudian call to action tadi CTA yang keempat, CTA, call to action. Cuba komen, baca caption, akan kita tulis, sila baca caption. Sebab bila kita baca caption, bila kita bagi arahan baca caption, dia akan baca copywriting kita tu, dan sementara dia baca, video tu running. Dan TikTok akan kira sepanjang masa video tu running, untuk dikira sebagai algoritma dia untuk pergi ke next video. Kemudian ni tips yang baru saya dapat daripada mentor saya, Cikgu Ali, coach saya Cikgu Ali. Buat hook video. Hook video ni 1 ke 2 saat yang pertama. Contoh dia ada buat video baru ni yang isteri dia, Coach Aisyah, cerita pasal makanan sihat, video yang pertama. Tapi mula-mula dia buat Assalamualaikum, lepas tu dia tanya, kena bagi salam ke? Macam tu kan. Itu dia nama dia hook video. Hook video ni dia nak tarik orang tengok je. Hook video. Yang baru ni dia buat hook video bunyi air. Bunyi air My Life Journey. Dia buat bunyi air dulu dekat sungai. Bunyi air. Sama ada bunyian atau soalan atau silap. Ataupun orang nak buat video, kamera jatuh. Kan? Bunyi tu. Itu nama dia hook video. Kemudian baru masuk ke tajuk. Yes, hook video nama dia. Itu saya baru dapat lah. Spontan. Biasanya kita buat kan salah. Yang salah tu orang suka. Orang tengok yang salah tu. Umpan saja penarik dia. Bunyi air, bunyi pintu, bunyi budak nangis, bunyi-bunyian. Itu yang kelima. Yang keenam. Setakat ni clear. Kalau clear, type 4. Okay, laju sangat. Saya nak habiskan 10:30. Thank you Mia, thank you Terence, thank you Bamjad, thank you Kak Azul, thank you Karel. Okay. Nice, thank you Nazir. Thank you Kak Zahar, Azilah. Nice, thank you. And thank you everyone. Okay, yang ke-6. Okay, yang ke-6 ialah cara dia
Saya pun baru belajar. Shoot video pendek-pendek. Kita kan shoot video panjang. Kucing. Okay, kita kan shoot video panjang kan. Kita buat pendek-pendek. Contoh letak nasi. Kita pegang kamera, kita letak nasi. Off. Macam tu. Lepas tu kita letak sayur. Pegang sayur, tekan start, pop, letak sayur. Off. Kemudian apa lagi? Ambil sambal hitam. Cedok sambal hitam sikit, letak kat kamera, tekan start, letak dalam pinggan. Off. Itu pendek-pendek. Lepas tu ambil semua. Tu hala ke atas. Pendek. 3 saat, 2 saat ke 3 saat. Dapat idea tak? Clear tak? Lepas tu video pendek-pendek tu gabung terus dalam Reels, dalam TikTok, dalam IG. Cuba buat. Lepas ni ambil kamera, gambar nota kita tu, pop ke atas. Lepas tu gambar pen kita, pop ke nota. Kemudian gambar suruh anak ambil, nota kita pop pun naik atas. Boleh tak? Rupanya kelas malam ni bersama Ustaz Man. Lepas tu lagu-lagu yang viral lah. Tapi video tu pendek-pendek, 5 ke 6 video gabungkan. Dapat gabungkan, dia akan jadi video yang cantik. Kemudian video pendek tu kalau terlebih panjang, kita boleh potongkan dia. Tarik video tu. Ataupun video tu terlalu pendek, kita letak, contoh tadi ambil sambal, kita ambil gambar, kita letak panjang kan. Tiba-tiba dalam video tu jadi pendek. Kita boleh klik dekat video tu, panjangkan dia. Janganlah panjang sangat, 1 saat, 2 saat ke depan. Kita boleh adjust, edit video. Dan bagi orang TKO, wah, saya recommend letak logo TKO atau tulisan TKO online supaya orang tak curi video kita tu. Atau letak nama kita, Coach Azura Ahmad, Atikah, barulah. Nazir, Bam Jeff, barulah ada credibility. Letak gambar TKO, letak logo. Okay, so, jelas suara? Yeza, kaedah pandai, Yeza. Letak logo, letak hashtag TKO bukan sekadar kurus. Good idea. Letak apa saja yang menunjukkan kita. Yang bestnya biar kita present diri kita. Yes, TKO is the best platform. Yes, TKO bukan sekadar kurus. Nice. Thank you kaedah. Kemudian ambil setiap pergerakan dan gabungkan. Kemudian kalau boleh 2 orang lagi baik. Contoh kalau kita memasak kan. Mana nak jaga api, mana nak sodek, mana nak pegang kamera. Aduh, bahaya. Buat 2 orang. Mintalah anak tolong pegang. Anak pegang biasalah akan ke atas ke bawah lah, tangan dia tak sentak. Tak ni. Minta tolong pegang. Ataupun pakai stand. Saya beli stand RM19. Letak stand, letak kat sini, letak depan kita je. Kita pun buat. Halakan ke bawah. Kalau dekat Reels ataupun dekat TikTok kita boleh tekan, buat, tekan balik. Ataupun kita cakap, kita tekan 3 tips untuk diet for beginners. Tekan, tekan. Tips yang pertama ialah duduk dalam circle. Lepas tekan lagi. Start. Tips yang kedua ialah dengar cakap coach. Macam tu. Make short video pendek-pendek. Kemudian gabungkan. Kemudian guna stand. Okey dah. Yang ketujuh, tips yang ketujuh. Dapat ke ni? Ke laju berpenuh? Okey. Yang ketujuh. Video tadi yang pendek-pendek tu, gabung dan cari lagu yang sesuai, lagu yang viral. Ada orang dia cari lagu dulu, baru dia buat video. Ada orang dia dah siap video, baru dia cari lagu. Dua-dua betul. Macam mana cari lagu? Kalau dekat TikTok, search je. Kalau dekat CapCut, search je. Cari lagu viral. Ataupun cari yang menaklukkan dunia. Kan? Ataupun cari Semerah Padi. Cari je lah lagu apa yang sesuai. Kalau nak cari lagu inspirasi macam mana? Type je. Inspiration. Kalau nak type lagu motivation, type je motivation. Dapat lagu yang power-power. Dapat tak? Barulah masuk dengan lagu bau sesuai. Kemudian kita boleh adjust suara tu nak kuat ke nak perlahan. Suara lagu tu. Kalau kita bercakap, lagu tu background dia perlahan je. Kita boleh adjust. Atau kalau kita tak bercakap, kita tunjuk-tunjuk, lagu tu kuat sikit. Supaya kita tunjuk tu, kan dia ada bunyi sayur jatuh lah, bunyi apa jatuh kan. Supaya
suara nyanyi tu kuat, yang suara video kita tu perlahankan volumenya ataupun offkan volumenya. Okey. Kemudian lagu sesuai ataupun boleh guna apa nama dia yang kita bercakap ni. Nama dia lupa saya pun. Video masak kan. Sediakan 5 ulas bawang, contoh kan. Kita bercakap dekat video masakan. Saya tak ingat apa istilah dia. Guna suara sendiri lebih baik. Kadang-kadang kita suka guna suara orang lain. Kita guna suara sendiri lebih baik. Masukkan lagu sesuai, dan kalau boleh, kalau macam Mariam, Siti Mariam tu, dia guna satu lagu je. Setiap sharing dia lagu yang sama aje. Lagu dia apa lagi? Dia lupa dah saya pun. Satu lagu je. Video tip dia kan semua satu lagu. Jadi senang, dia pun tak payah type, dia cakap je. Satu lagu je. Okey, tu yang ke-7. Dah habiskan 10.30, tapi tak nak laju sangat. Yang ke-7, yang ke-8. Engagement. Kadang-kadang kita buat posting kita banyak, tapi kita kurang like, kita kurang follower. Kenapa? Sebab kita tak ada engagement. Apa itu engagement? Engagement ialah orang yang komen, orang yang belanja ikon, kita balas balik. Saya pun sama 2 kali 5 tak buat. Kadang-kadang tak sempat. Alasan lah. Balas balik je. Atau ikon. Kan ada ikon. Love, thumbs up, kartun. Tekan je kartun tu. Tekan je huruf yes. Ataupun yes sir. Ataupun alright. Ataupun power. Satu kata pun jadilah. Untuk create engagement. Padu. Jadilah. Kalau tak sempat sangat lah. Saya macam tu lah tu. Tak sempat sangat. Konon-konon. Padu teruk. Yes, very good. Ataupun kalau kat Facebook dia dah tekan je dia dah keluar dah. Contoh sampel wording kena balas, barulah ada bonding, baru ada interaction. Kena ada engagement, barulah orang yang follow kita, orang yang baca, yang komen tu, dia, orang yang kenal dia akan tengok pula. Orang yang follow dia akan tengok pula. Algoritma media sosial berfungsi. Okay, maknanya kita create bonding. Engagement means ada bonding dengan follower. Ada bonding dengan, yes, like, comment and share. Correct. Kita like video dia, kita komen sepatah dua, kemudian kalau ada button share, kita share. Kalau di TikTok tekan save ke share gitulah. Di Facebook pun sama, di IG pun sama. Kita komen, baru ada interaction. Itu kelemahan. Saya pun sama. Lepas ni, di kalangan kita pun kita boleh ada interaction, ada bonding. Okey. Yang ke-9. Ni saya gabung sekali 2 perkara. Satu, copywriting, 2 hashtag. Copywriting dulu. Copywriting. Apa dia copywriting? Copywriting ialah ayat kita tu. Contoh, TKO bukan sekadar kurus. TKO adalah bla 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 sampailah ke bawah. Itu copywriting. Ada orang tiru copywriting TKO. Suka-suka hati dia je. Dia tukar nama dia. FTO, FFO. Kalau kita bukan main jenuh mereka ayat. Nampak? Orang tiru. Tapi kalau kita tak buat, orang ambil macam tu je. Baik kita yang buat. Kita tak boleh nak halang orang tiru. Sebab wall dia copy. Kan kita nak sound kat situ. Kita buat. Tapi kalau dalam TikTok tak perlu panjang. Dekat Reel IG tak perlu panjang. Orang tak baca. Dekat Facebook panjang-panjang. Tak apa. Orang baca panjang. Okey. Kemudian hashtag. Apa itu hashtag? Hashtag itu tanda pagar. Tahu tanda pagar? Apa fungsi tanda pagar? Supaya orang mudah cari. Saya baru ni balik daripada Bali, dapat mesej daripada Herbalife, anda memenangi kopi Premix punya hadiah. Peraduan tu. Sebab apa? Sebab ada 156 like. Macam mana dia trace? Sebab dia trace daripada hashtag. Kalau tak percaya kan, lepas ni kita punya posting tu, cuba klik dekat TKO bukan sekadar kurus. Hashtag TKO bukan sekadar. Kita akan jumpa posting geng kita je. Jadi hashtag fungsi dia untuk mudah cari. Untuk mudah detect. Lepas tu kita hashtag. Orang yang sama akan cari. Orang yang, contoh kita hashtag diet. Orang yang nak diet akan pergi posting kita. Contoh kita nak hashtag sihat. Orang yang nak sihat akan pergi posting kita. Contoh posting Merdeka. Hari Malaysia. Orang yang nak cari Hari Malaysia, posting dia akan cari, jumpa posting kita. Contoh yang ke depan ni. Apa nama? Spektakular ataupun apa nama? IoT. MDW. Kita type hashtag MDW. Orang yang pergi MDW akan ada hashtag dia.
Jadi mudah cari kena faham fungsi dia. Tak perlu banyak sampai 30 hashtag. Dulu kami training, kami siap buat list down tu kerja untuk buat 30 hashtag. Sebab IG dia 30. Kan dulu kan kita banyak hashtag supaya orang mudah detect. Yes, mudah reach more people. Betul. Thank you Terence. Thank you Terence. To reach more people. Dia akan pergi kepada ramai orang. Oh, kita dah ada diamond yang powerful ke apa ni? Okay. Good Terence. Okay. Kemudian guna hashtag yang viral, guna hashtag yang powerful. Contoh macam Mariam, saya tengok dia guna TikTok Malaysia. Atau apa sajalah istilah yang powerful. Memang dia more reach. Saya pun klik dekat TikTok Malaysia. Oh, banyak video-video yang powerful, banyak lagu yang viral yang kita boleh guna dekat hashtag tu. Jadi dia banyak reach. Yes, hashtag akan bawa reach, reach more people. Okay, jadi kena faham kegunaan hashtag, function hashtag. Dan kena faham bagaimana copywriting berfungsi. Tujuan copywriting tu, caption tu, supaya orang baca caption kita, video running. Video 15 saat. Orang baca tips makan sihat 1, 2, 3, 4, 5. Video dah habis pusing lah. Dan jadi algoritma dia berfungsi. Okay, nice. Sikit lagi. Tips yang ke-10. Buat selalu. Buat setiap hari. Cuba lepas ni, kita ambil 90 hari. Panjang sangat. Ambil 21 hari. 21 hari je. Saya dah start 3-4 hari ni. Start daripada balik daripada Bali. Saya start buat video. Saya seronok buat video. Buat satu hari satu video. Yes, correct Kak Azul. Kita akan feel best. Oh, bestnya. Anak saya pun dah buat video. Di balik Bali pun ni, dia buat video. Dia seronok lah sebab ada orang komen, ada orang like, ada orang view. Tak, saya tanya Kak Azul, dia dapat 400 view tu, 400k view, mesti dia rasa seronok nak buat lagi. Kalau kita buat video, orang tak view, jangan down, buat lagi sampai kita dapat. Mula-mula memanglah buruk video kita, teruk, tapi lama-lama video kita akan improve, sikit dia improve, dan kita akan tarik orang yang sama dengan kita, yang minat yang sama dengan kita. Practice makes perfect. Dan mahirkan satu-satu platform. Contoh kalau kita buat di Instagram, mahirkan IG Reels. Kalau kita buat di TikTok, mahirkan TikTok sampai kita reach 1000, sampai kita reach 5000 followers, sampai kita dapat follower yang ramai. Buat setiap hari kat situ. Saya main cakap semua kan. Cikgu Ali kata biar low view asalkan video kita beri manfaat. Yes. Ingat, purpose kita nak bagi education. Kalau kita buat, orang tak like, tak view, no problem, buat lagi. Intention kita nak didik, nak bagi kesedaran, create more awareness. No problem orang tak like. Buat sampai kita improve. Okay, sikit lagi. Yang ke-11. Video portrait. Tegak. Kamera tu tegak. Kita lalu gambar gambar macam ni kan. Ni kan. Macam tu kan. Now tegak. Macam tu je. Sebab orang sekarang zaman kamera tegak. Zaman video semua tegak. Orang tengok handphone full. Kalau gambar kita begini, dia akan ada tengah-tengah handphone ni. Portrait, yes, correct. Portrait. Tegak. Video tegak. Video portrait. Istilah dia portrait. Bukan landscape. Jadi video tegak, senang kita nak petik, senang kita nak ambil. Kemudian orang akan rujuk ilmu di hujung jari kalau kita bagi tips. Orang scroll tips je. Scroll pun one hand je, satu jari je. Okey. Dan yang terakhir, yang 10:31 dah. Yang terakhir, ni penting, paling penting. End in mind. Ni penting, end in mind. Tulis dalam buku nota, end in mind. Kita mulakan dengan end in mind. End in mind kita nak bawa orang ke program PKO. Ingat, end in mind, bawa orang ke program. Kita bukan buat posting nak short sendiri, tak. Okey nanti. Bawa orang ke program. Itu dia punya end in mind. Kemudian share info. Kita nak educate people. Betul kata Kak Azul, Cikgu Ali kata biarkan kurang view asalkan kita bagi informasi. Kita educate people.
Educate people tu bukan kita tu educate. Kan? Baru tahu snacking sihat macam mana kan. Sebelum ni kita buat video tu tak tahu. Kita pun belasah makan biskut. Tengah malam lapar dengan kelas Ustaz Man. Lapar cari biskut. Kononnya biskut oat. Sama 2 kali 5 dengan orang lain. Biskut oat. Rupanya kita orang kan tak sihat juga. Saya lah tu. Orang dulu sekarang sama 2 kali 5. Jadi ada kesedaran. Educate people. Kita educate juga kita sendiri dengan family. Baik. Dan in mind ni penting. Content creator versus Herbalife entrepreneur. Tulis. And in mind content creator dengan Herbalife entrepreneur. Ada beza. Kita bukan nak jadi content creator, kita nak follower ramai, kita nak viewer ramai. Yes, kita perlukan ramai untuk bina credibility. Tapi itu bukan fokusnya. Ramai orang, waktu kami di Bali, kita buat social media. Ramai leaders yang pergi tu, dia punya viewer, dia punya follower ratus ribu. Coach sendiri 100 ribu. Tapi dia ingatkan supaya end in mind, kita bukan nak jadi ramai follower. Ramai follower is a bonus. Tapi kita nak jadi Herbalife entrepreneur. Usahawan Herbalife. Sebab kita dapat royalty daripada tim kita. Kita dapat royalty daripada bisnes Herbalife. Kita dapat bonus daripada bisnes Herbalife. Konten kita tu membawa kepada income melalui platform Herbalife. Bukannya YouTube yang bayar kita. Kalau YouTube bayar kita bonus. Ramai kita teralik nak buat video sebab kita nakkan like yang banyak. Kita lupa nak jaga group. Kita dah buat konten, kita lupa nak jaga group. Kita masuk grup hari ni, dan kita konten 90%. Kita balik. Jaga grup dulu. Betul, baru buat konten. Konten kita tu boleh bantu bawa masuk dalam grup. Hello, clear? Kena faham maksud content creator dan juga Herbalife entrepreneur. Ni Coach Nick tegur kami lah, Elite Team. Ustaz Man banyak program, banyak posting. Dia tengok seorang-seorang. Posting banyak tak salah. Like banyak tak salah, view banyak tak salah. Tapi jangan lupa, end in mind kita, bisnes kita adalah bisnes Herbalife. Saya dengan Coach Nick tak ada kaitan apa-apa pun. Tapi dia mentor supaya kita ingat. Gaji kita 15 hari bulan dengan 20 hari bulan. Bukan gaji daripada IG, bukan gaji daripada YouTube. Tapi kalau YouTube bayar, kita monetize, itu adalah bonus. Contoh Yana, dia dapat income daripada YouTube, dia ada 200,000 viewer, follower YouTube. Dia dapat income 2,000 sebulan. Bonus lah tu. Nak dapatkan 200,000 lama kan. Kau dapat 2,000. Tapi Bella daripada Singapura, Coach Bella, Nabila nama dia, Bella, bawah dia ada male team dan ada ramai get to 5 get team di bawah dia. Dia punya follower dia 1,000 je. 1,000 je follower dia. Maknanya bukan, tak semestinya follower ramai baru kita ada bisnes dengan Herbalife. Kalau ada ramai tapi tak masuk lead, kalau ada ramai tapi tak ada closing, useless, tak berguna. Sebab kita lupa kita punya fokus adalah sebagai Herbalife entrepreneur. Jadi habis dah topik saya. Saya harap benda tu jelas. Jadi saya open 5 minit ke 10 minit, 5 minit lah kepada soalan kalau ada, dan kalau ada cadangan ke penambahbaikan silakan. Kita jumpa dalam kelas yang akan datang. Okay, open question. Siapa yang baru masuk tak apa, saya cuba rakam, harap-harap jadilah rakaman. Sebab saya punya laptop tiba-tiba on sini sana mati. Dia tak boleh hidup dua-dua sign in dua-dua Zoom. Kena pakai nama lain. Okay, ada soalan. Teacher Carol clear? Nice. Kak Azu clear? Ustaz. Biasa saya guna hashtag tuition online, tuition kurus online dengan hashtag TKO bukan sekadar kurus. Tapi sebenarnya saya belum minta izin dengan Ustaz lagi nak gunakan benda tu. Minta maaf Ustaz.
Boleh, boleh. Saya gunakan untuk TikTok saya semua guna hashtag tu. Boleh Kak Zah, tak ada masalah. Very good. So setakat ni TikTok saya gunakan 2 hashtag tu lah untuk semua. TikTok saya memang tema dia memang khas untuk TKO lah. Tak ada TikTok yang, walaupun saya pergi berjalan bercuti, ada satu part tu memang saya masukkan minum air kosong, ada manfaatnya lah dalam setiap TikTok saya tu. Bagus, Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Semua kena lagi banyak supaya create more engagement, ada ramai follower, dan touch 1000 kita boleh buat live di TikTok. Jadi lepas ni boleh buat live lah, bercakap macam ni lah, cakap dengan seorang. Saya nak share hari ni pasal journey saya turun berat. Dia pun cerita bla 1 jam. Seperti Okay Kak Zahar, good, very good Gunakan hashtag dan boleh tambah hashtag lain ni sesuai. Terence clear, very good. Azura, syukran. Terima kasih banyak. Okay, satu lagi saya nak tambah sikit info. Ni daripada coach ni pasal penggunaan produk Herbalife. Kadang-kadang kita buat posting, ada masa saya tegur supaya jangan nampakkan produk. Ada masa kadang-kadang saya pun nampakkan produk. Sebenarnya produk Herbalife tak ada masalah sekarang ni. Cumanya etikanya kalau nak post produk, contoh post kopi ataupun post F1, kena letak di bawahnya products are not intended to diagnose apa benda tu, cure any disease. Begitulah. Saya lupa dah. Ada dia punya etikanya. Jadi kalau tak ada lebih baik, nanti kena saman. Product is not intended to apa benda tu, saya lupa dah. Produk ini tidak bertujuan merawat, mendiagnose atau mengubati sebarang penyakit bahasa Melayu ni. Yes, disclaimer. Thank you Mia. Saya lupa. Yang lain pun boleh. Atau nak buat testimoni. Sebab tu testimoni kita ada situ. Results is not typical. Individual results may vary. Testimoni kita semua ada. Selamat. Better jangan bubuh 2020, 2021. Jangan. 2021, 2020. Jangan. Better kosong je. Before, after. Tak payah bubuh dates. Betul dalam yang standard TKO tu kita dah ikut spek dia dah. Saya dulu pernah kena jawab soalan. Kak Azul pun pernah kena juga. Mereka kena jawab dengan MPC. MPC ni apa? Lupa. MPC ni apa? MPC ni compliance. Member Practice and Compliance. MPC. Member Practice and Compliance. Saya dah kena, Kak Azura dah kena, Fahimi dah kena. Tunggu lagi siapa-siapa yang buat tak bubuh disclaimer. Jangan bubuh penyakit. Nanti kena hantar surat. Kena jawab secara bertulis. Hitam putih. Pendapatan pun ada income applicable for 1%. Benda tak lupa dah saya. Ada dia punya disclaimer dia. Okay. Carilah disclaimer. Nanti kita ada. Siapa yang ada informasi disclaimer tu, Mia ke Kak Azul ke, nanti share pasal disclaimer tu. Ada Fahimi pernah share dulu dalam grup coach, dalam grup coach. Belajar Action Group boleh belajar. Yes, dalam Action Group. Terima kasih Nazir. Okey. Nantilah dah habis push ni. Okey. Okey. Kak Amar pesan ada satu lagi bahagian. Tapi saya nak tanya, ini clear tak? Pasal produk boleh post, orang dah ada kesedaran produk. Dulu kita post, kita takut nak post sebab orang kata Herbalife ni soya lah. Tapi sebenarnya kalau orang kata soya, bagi dia yang tak ada soya, bagi dia fiber tak ada soya, bagi dia aloe tak ada soya, bagi dia collagen tak ada soya. Takut sangat soya. Orang dah mula menerima, tak ada problem. Kemudian produk apa nama? Kalau kita jual produk boleh tunjuk, tapi jangan sebut harga. F1 Sport tak ada soya, F1 Sport casein Okay, thank you Kak Azul. Jangan sebut harga. Harga Herbalife F1 sekian-sekian. Join program TKO harga sekian-sekian. Harga package sekian-sekian. Harga jangan post. Jangan post gambar yang ada harga tu dekat media sosial. Itu untuk dalaman sahaja. Yuran program tak perlu sebut. Okey. Dan yang tu Kak Amar dah sebut tadi apa tu? Okey.
Ada satu lagi pasal market trend. Sekejap Sekejap, saya nak tanya, saya nak cari market trend. Market trend sekarang. Sekejap. Market trend. Okey, market trend. Ni Kak Mau pesan kat saya ingatkan supaya sebut. Ya. Ini pesan daripada coach ni daripada elite team tadi. Okey. Sekarang ni market, saya extend sikit sampai sebelah kot. Saya nak sampai ke benda penting. Market, kalau dulu kita cerita orang ramai nak. Sebab zaman pandemik orang awareness tentang kesihatan. Now, trend dia orang mula berjimat. Jadi orang berfikir nak join. Orang fikir. Jadi kalau kita kuasai dan kita faham market trend, kita akan duduk depan. Sebab diorang duduk di S&P tau. Strategy and planning. Jadi orang mula berjimat. So, kena ada numbers yang banyak. Kena massive action. Kena buat more posting. Kena buat more videos. Kalau satu hari satu video, kita dah biasa buat satu hari satu video, upgrade buat 2 video satu hari. Upgrade buat 3 video satu hari. Posting buat 9 posting satu hari. Termasuk status, termasuk IG story tu biar kecil. More volume, more numbers. Sebab orang mula berjimat, orang nampak tiap-tiap hari, orang baru ada. Market trend ni sentiasa berubah. Orang dah mula ada pilihan. Dan fitness enthusiast, saya nak sebut betul tidak tahu orang-orang fitness dah mula masuk dalam industri macam kita masuk. Dulu diorang jaga gym je. Now diorang pun ada sharing content, ada sharing bahan, ada sharing benda ni dekat US dah lama tapi kita di Malaysia 9 posting satu video sehari konsisten. Yes, correct. Jadi video market sentiasa berubah. Kita ada persaingan sekarang. Dulu Herbalife dengan cara kita, orang tak buat konten video, kita buat. Sekarang orang dah buat konten video. Even produk lain pun buat konten video. Kalau perasan Shakely pun ada juga goncang-goncang macam kita. Jadi kita kena apa dia panggil, showing up. Kena showing up, bukan showing off. Showing up, kena timbul di pasaran supaya orang nampak kita. Okey. Kita kena faham strategi. Kita kena compete dengan, tapi compete secara baik lah, bukanlah compete secara kita menjatuhkan orang. Kita sedang compete, kita kena sedar tentang competitiveness tu, persaingan. Kadang-kadang market trend banyak like, banyak follower, banyak view, tapi orang belum tentu beli, closing. Ini coach ni cakap. Orang belum tentu beli, belum tentu ada closing. Banyak like, banyak video. Ini berlaku dalam tim dia, dia tegur Coach Hanan. Banyak really powerful, 1 million punya view. Tapi orang tak ada new coaching. Tak ada new coaching. Dan tulis. Cari your uniqueness. USP. Unique selling point ataupun niche. Niche ke niche? What is your niche? Tu. Contoh, kalau Kak Azu senaman. Kak Zuzu pun senaman. Buat senaman. Contoh macam saya makanan. Saya suka main masak-masak dengan Coach Ma kan. Masak, buat video, gambar masak, video masak, main masak, gambar plating. Ada orang apa niche dia? Berjalan, buatlah. Ada orang baby, main dengan anak. Orang nak family. Boleh. Ada orang cikgu, buat sibuk di sekolah. Buat sibuk. Ambil video. Kalau tak salah lah. Kalau salah jangan buat. Jangan ambil gambar mesyuarat kan marah pengetua. Okey. Kemudian ni market trend. Market trend. Orang tengok personal kita. Looking good. Contoh perasan tak Maksu, dia masuk dekat Zoom, dia pakai proper. Dia tak pakai macam kita dulu pakai telekong, dia masuk Zoom. Pakai proper. Bergincu, kalau yang bergincu lah. Kalau yang lelaki pakai jaket, masuk dalam Zoom je. Pakai kemas, look good. Dia punya tu look good, nampak cantik.
Kemudian orang dah tak pergi gym sekarang. Yang pergilah. Orang buat fitness outdoor. Ni market trend. Fitness di rumah. Sebab pandemik, orang dah berubah. Di rumah, kat anjung rumah, dekat dalam rumah, dekat bilik tidur. Buat senaman. Ini market trend. Dan orang dah ada kesedaran tentang produk. Dan kita boleh share pasal produk. Tapi bukan jual. Kita share manfaat produk. Bukan jual produk, share manfaat. Soft sell. Contoh ayat dia. Contoh ayat. Kita buat video. Ya Allah, sedapnya minum ni. Minum bunyi. Dah, tak payah cerita ni harga dia berapa. Tak payah. Soft sell. Orang akan PM kita. Ustaz minum apa tu? Barulah kita teruskan. Saya minum T-Mix. T-Mix tu apa? T-Mix ni air ajaib. Dia ada 5 fungsi. A, B, C, D, E. Antioksida, awet muda. B, burn fat, kalori. C, cuci usus, cuci perut, cleansing. D, detox. E, energy. Contoh. Tapi bukan dekat dalam tu bila dah kena PM. Kita cerita soft sell je. Just lagi nampak produk is okay. Tapi jangan jual hard sell. Okay, good. Apa ni? Okay, orang nak trust. View tinggi, follower tinggi, like tinggi, bina trust. Orang nak trust. Trust muka kita. Kita bercakap, trust. Video gambar kita, trust. Posting jangan posting dinding, posting alam, posting, kena ada juga posting muka kita. Itu kena tunjuk program. Contoh program kita TKO. Sebut TKO, program. Muka kita. Orang nak bina trust. Dan banyak program kat luar sana. Kenapa dia kena pilih kita? Macam tu. Kenapa kena pilih Teacher Carol? Kenapa kena pilih Terence? Kenapa kena pilih Bang Fas? Kenapa kena pilih Azilah? Kenapa kena pilih Nazir? Kenapa kena pilih Lola? Macam tu. Kenapa kena pilih Kak Ida? Kenapa kena pilih Bang Jeff? Kita bina trust kepada audience kita. Tengok dia ni banyak result. Lepas tu kita share testimoni. Macam mana dapat trust? Share more testimoni. Perasan tak? Saya post akhir-akhir ni post testimoni, post wording dia panggil testimoni lah. Orang suka duduk dalam TKO tu kan. Buat video testimoni. Guna balik video dalam guru coaching kita tu boleh guna, tak ada masalah. Post balik kat Facebook, dekat media sosial. Lagi apa? Okay, ni kata coach ni. Kalau kita nak laku, kita nak, dia panggil apa? Nak berjaya di pasaran, kena follow market trend. Kena faham market trend. Dan ini yang Herbalife duk ajar dekat President's Team. Kena faham market. Sebab kita ada persaingan ramai. Kalau dekat US, just look good. Kalau dekat US, dia punya appearance tu six pack. Kalau perempuan tu, yalah memanglah pakai seksi sikit. Pakai sikit banyak. Tapi kita ikut budaya kita. Look good, just look good. Proper. Lepas tu, background cantik. Macam tu. Body kena ada result. Saya pun segan. Tapi kita kena buat lah good results. Good angle kamera. Tapi kalau macam kat zoo, dah comel dah, tak payah mana-mana angle pun cantik. Okay. Itu pasal market trend. Dan harap-harap mencapai masuk kelas kita malam ni. Sebab tengah-tengah panas ni, buat terus. Praktik terus. Boleh tak? Okay. Saya bagi 2 minit lagi kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, kita nak ambil gambar. Kalau tak ada soalan, siapa yang tak ada soalan, tulis clear. Yang tak ada soalan. Kalau tak, saya yang soal. Kalau tak, tulis clear. Kak Ida clear. Mia clear. Terry clear. Charles clear. Kak Zam ada clear. Kak Zam doakan Kak Zam last card world team. Ramjai clear. Azilah clear. Kak Azul clear. Nice. Kak Zahar clear. Buat setiap minggu. Massive action. Massive results. Dan saya merancang untuk kita continue kelas ni hari Isnin. Setiap malam. Okey tak? InsyaAllah. Dan kalau kami tak dapat, kami setiap hari Isnin ada elite team meeting. Kadang-kadang di KL, kadang-kadang di Jitra. Wajib. Bagi saya, wajib. Kalau saya tak pergi, saya kena tendang daripada elite team. Itu komitmen yang kami kena bagi, duduk dalam elite team. Jadi kalau dia kata,
Ustaz, elite team meeting dekat KL. Pak kami pergi KL. On the spot. Tiada ampun. Kalau tak pergi keluar. Lepas tu kena buat 5,000. Tiada ampun. Kalau tak duduk luar. Jadi itu komitmen lah. Jadi saya plan kalau kita boleh buat hari Isnin malam, setiap malam kelas macam ni. Dan kita sampaikan pada tim kita, buatlah nota-nota penting bagi kat tim. Dan kalau ada perubahan, saya akan maklumkan awal. Contoh kelas Isnin tak dapat kita buat hari Isnin ke Selasa ke Rabu ke Khamis ke, kita tangguh hari lain. Boleh tak macam tu? Okey. Boleh tak kita nak ambil gambar? Nak masuk ambil gambar? Tak nak. Okey. Jadi picture on your camera, bagi nampak muka. Okey, nice nampak muka kat Zul. Ready? Ready. Bamjad. Nice, cari kopi lah. Look good. Kak Zahar, terbalik tu. Okey, Azila dengan baby. Lain, Kak Zam, Lola, Siti Fatimah, Ain, Kak Ida. Okey, kalau tak ada tak apa. Ready? Mak Hyush. Borrow my eyes. Ni macam ni. Ready? Tabik spring. 1, 2, 3. Sekejap. Saya tepik dekat group Wait. Mana dia? Sekejap. Tepik dekat mana nak tepik ni? Ya, kat Telegram. Kan senang nak copy. Saya tampal dulu. One more. Sekejap. One more. Sekejap. Allah, terlepas. Sekejap. Okey, sekejap. Nice. One more. Tu saya nak tekan, saya nak putih. Tekan. Ni, tak. Jari sini. Satu, dua. Ni. Ready lah. 1, 2, 3. Okey, sekejap. Minta tangan orang lain. Sekejap Nice, good. Okay, good. Jadi selesai kita punya perjumpaan malam ni. Mudah-mudahan memberi input. Saya minta maaf sebab terlebih masa. Saya target 10.30 dah done. Sebab banyak sangat benda nak share. Dan nanti kita tulislah refleksi dekat kita punya media sosial. Bestnya dapatan kelas malam. Tapi janganlah cerita semua point. Kita 1-2 point ataupun cerita tajuk-tajuk apa yang kita belajar malam ni. Supaya orang nampak kita punya kelas. Orang nak join dengan kita. Sebab kita bina trust. Okay, thank you everyone. Saya terus tutup Okay, bagi yang Muslim, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bagi yang non-Muslim, tutup dengan cara kita tersendiri. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Dalam kiraan 5, saya akan off video. 5, 4, 3, Start. 2, 1. Bye-bye. Tidur senyum malam ni semua Jangan stres. Senyum sampai telinga.